واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa pada pagi Ahad ni kita santai-santai, rehat-rehat. Kita mengisi waktu pagi kita ini dengan mengambil sedikit masa untuk bertazkirah sama-sama. Cuma pada pagi ini izinkan saya untuk tidak membaca kitab Imam Ghazali ini. Cuma saya ingin membawa pemerhatian tuan-tuan kepada bab usuluddin ataupun bab tauhid ilmu kalam. Usuluddin, tauhid, akidah, ilmu kalam, samalah tu. Nama je berbeza-beza, cuma ni sama. Dengan saya memulakan pesanan daripada para ulama lah. Nasib baik ada ulama tuan-tuan yang membimbing kita, yang mewarisi ilmu daripada Nabi, daripada sahabat kepada Nabi, dan kita dapatlah, ya. Jadi kata ulama, ahammul matalibi lil insani thalathatun. Sepenting-penting perkara yang dituntut ke atas setiap insan itu 3 perkara. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu, mengetahui dan mengenali atau belajar dan mengetahui akan penciptanya. Ayya'rifa khaliqahu, mengetahui, ma'rifah, mengenali penciptanya. Yang kedua, ayya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu, hendaklah ia juga mengetahui akan apa-apa yang memudaratkan padanya dan memanfaatkannya. Kena tahu. Hari ini ramai tak tahu. Hari ini hentam sembrono je hidup. Ya, yang ketiga, ayya'rifa ahwalahu ba'da mautihi, hendaklah ia mengetahui hal ihwalnya selepas kematiannya. Sebab selepas mati itu bukannya habis buku baru, diary baru, cerita baru yang lebih dahsyat daripada alam dunia ini, sama ada nikmatnya ataupun azabnya. Jadi kita lihatlah satu persatu, ya. Pertama, setakat mana masa yang dapatlah pagi ni, mengenali penciptanya. Khaliq tu pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta. Kita ini makhluk yang dicipta. Jadi wajib hukumnya. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini mengenal Allah. Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah 13 tahun di Mekah, kan, mengajar tauhid, mengajar akidah. 2 tahun selepas hijrah baru turun fardu sembahyang, fardu puasa. Baru turun, maknanya 13 tahun campur 2 tahun, 15 tahun. Tapi janganlah ada orang yang jumpa saya, Ustaz, saya ni menggunakan approach amalan Islam, dakwah Islam sebagaimana Nabi di Mekah, tak semayang, main akidah saja. Tak boleh lah, sebab sekarang dah sempurna. Kena dua-dualah, ya. Baik. Jadi penting, wajib, hukumnya wajib, mengenal Allah ni wajib. Seperti wajib solat. Cuma wajib solat ni senang, nampak. Tak sembahyang berdosa, tak puasa berdosa, nampak. Ataupun subuh 2 rakaat, dia buat 3 rakaat dengan sengaja, batal. Mudah. Sebab di luar, tapi akidah di dalam. Tak ada siapa yang nampak, hanya diri sendiri yang tahu. Betul ke tak betul, sah ke tak sah, wallahu a'lam. Cuba tuan-tuan tanya yang luar-luar ni, sifat Allah, kenal Allah ke tidak, apa semua. Bahaya tu, sangat-sangat bahaya. Ya, akidah ni, tauhid ni, dia macam kalau rumah ni, masjid ni, dia main Swiss tu. Yang lain-lain ni rukun-rukun Islamnya, kipasnya, tiangnya, itunya, ininya. Rosak main Swiss tu, tolak habis.
sembahyangnya kuat, puasanya kuat, sedekahnya kuat, akidah dia rosak, tertolak besok di alam akhirat. Tertolak tuan-tuan. Kita bimbang begitu. Mati sahaja kita, soalan pertama, Tuhan, man rabbuka? Sembahyang nanti kat mahsyar, puasa nanti, sedekah nanti. Dekat mahsyar tu second station lah. Tu dia man rabbuka. Bahasa kita lah. Kalau kita sebut siapa Tuhan kamu tu dah biasa. Itu soalan biasa, biar lain sikit. Macam ta'rif bagi sunat. Sunat ni apa? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat, tak apa-apa. Tak ada motivasi. Sebut begini, sunat tu apa? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Uish, rugi tak? Siapa nak rugi? Nah, jadi ada motivasi. Ya. Jadi marabbuka, kita tukar hafalan daripada macam dah jahanam tu, ialah soalnya, kau kenal Tuhan ke? Begitu. Kenal tak Tuhan ni? Malaikat Nur kan kita tanya. Kan kenal Tuhan ni? Kenal Allah Tuhan aku. Gitu kan. Baik ya. Jadi tauhid ni wajib hukumnya fardu ain dan mengenal Allah tu macam mana? Tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kamu kenal Allah, kena fikir, kena belajar akan tanda-tanda Allah Ta'ala itu. Ayat ni bukannya ayat Quran, tanda-tanda. Inilah 3 cara ni nak kenal ni. Bukan, jangan kita fikir zat Allah, tak sampai otak kita. Ya. Baik, jadi nak kenal Allah Ta'ala tu dengan antaranya mengenali melalui namanya, sifatnya dan af'alnya, perbuatannya. Nak kenal Allah. Nak kenal saya, okeylah begini. Tapi kalau tak ada, saya ni nak jumpa orang luar datang sini, nak jumpa imam masjid ni lah. Macam mana dia tuan? Saya nak jumpa seseorang, saya kata, oh dia ni sifatnya tinggi, kemudian dia ni kan, dia suka begitu. Tu dia. Ya. Baik. Jadi pertama nak mengenal Allah melalui namanya, sifatnya dan juga afalnya. Sebelum jauh lagi, nak tanyalah tuan-tuan ni, ini live ke record ni? Live ya. Dia bila live ni, live tak ada edit-edit ni, kadang-kadang fikir kat sini keluar lain. Bila tersilap tu minta maaf. Nak sebut tidak ada, tiba-tiba tersebut ada, kan susah. Ataupun ada tersebut tertambah tidak. Tu dia kesilapan optik, kesilapan apalah kita punya otak tu kan. Sebab dia tadi edit-edit kan. Kalau drama boleh lah. Kalau recording, saya recording dekat RTM itu, dia edit dekat Jakim kan, dia edit sikit. Okey, tak apalah. Jadi kalau tersilap minta maaf dan tolong diperbetulkan ya. Pertama, sebelum jauh lagi nak tanya dan jawab dalam hati masing-masing. Nanti ada skema dia. Kenal ke tak kenal Allah Ta'ala ni? Jawabnya mesti kenal. Kalau tak kenal dosa. Kemudian bila dah kenal, ni nak uji ni kita ni. Sekarang Allah Ta'ala tengah buat apa? Tengah buat apa? Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, isi Ustaz buat apa sekarang? Saya kata tengah mengaji lah tu lepas subuh kan. Ya ke Ustaz? Iyalah, aku dah kenal dah 30 tahun duduk sama, takkan tak kenal. Kan. Jadi tanya orang lain, Ustaz, si fulan tu buat apa? Saya rasa dia buat, saya rasa. Tak boleh, tak kenal. Allah tidak boleh gitu. Mesti jazam. Mesti 200% ya. Allah sedang buat apa? Kemudian bila dah begitu, berapa kali jumpa dia? Jumpa dia, rasa-rasanya solat lah 5 kali. Tak boleh rasa-rasa. Jawapannya kemudian. Kalau terlupa nanti tuan-tuan, ingatkan balik. Ya. Jadi pertama mari kita kenal Allah Ta'ala. Pertama dengan sifatnya, namanya lah dulu ya. Persoalan lagi, adakah Allah itu Tuhan? Tuhan itu Allah? Jawab dalam hati. Jawab dalam hati. Yang dah tahulah kan. Adakah Allah itu Tuhan? Tuhan itu Allah? Jawab. Jawapannya ialah skemanya, Allah itu bukan Tuhan, Tuhan itu bukan Allah. Agak-agaklah tuan-tuan kalau saya baliklah. Okey ya, kuliah setakat ni je. Besok kita sambung. Mesti Jais. Ni ustaz ni sesat dah ni. Ustaz ni dah gemblung dah ni.
Tak goblok kan ni kan. Tengok Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Ya. Jawapannya tidak. Allah itu ialah salah satu nama bagi Tuhan. Sebagaimana saya sebut api. Api. Adakah saya sebut ini api ini adalah api itu? Bukan, ini nama je. Apinya zatnya tu. Kalau saya sebut inilah api, panaslah, terbakarlah bibir saya. Tapi zatnya tu. Saya sebut kotak. Kotak. Adakah ini namanya adalah benda kotak? Bukan, ni nama je kotak. Ni zat kotak ni. Begitu. Kena kenal dulu. Rahman, tulislah awalahul asmaul husna fad'uhu biha. Maka dibaginya ada nama-nama yang baik, yang husna, yang elok, asmaul husna tu, berdoalah kepada dengannya, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nama ya. Dan nama-nama ni pun canggih-canggih belakalah, hebat-hebat. Ya, hebat-hebat. Nama Allah tu lafzul jalalah. Lafzul jalalah, ya, nama agung. Adalah fadilatnya, zikirlah. Sebut Allah ke, subhanallah ke. Ada yang tak setuju sebut Allah, Allah, Allah tu bukannya zikir. Itu dia punya pasal lah. Wadhkurullah, ingat Allah. Kathira, banyak-banyak. Paling ringkas Allah. Elok lagi subhanallah. Elok lagi subhanallah walhamdulillah. Janganlah kata sebut Allah itu bukan zikir. Ya. Baik. Kemudian nama-nama yang lain lah. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Semua ada fadilatnya, boleh digunakan. Sebagai orang awam ni kita bukannya rasul, bukannya wali kan, itu orang awam. Kita guna je fadilat-fadilat tu. Contohnya Al-Hayyu, Al-Qayyum. A'zam, Ismul A'zam, nama yang agung. Tadi tu Allah Ismul Jalalah. Ini Ismul A'zam, nama yang agung ya. Ada satu cerita Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kan dia minta supaya sesiapa yang boleh mengambil istana Puteri Balqis tu. Puteri Balqis ni raja di Yaman ya, dia perempuan, dia tak ada suami, nak dia dakwah lah. Jadi antara cara dakwah tu kahwin, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak berdakwah lebih, bolehlah mengahwini orang yang non-muslim, diislamkan, kemudian dapat anak dan terus Islam. Ifrit kata, aku boleh tarik, angkat, bawa istana tu sebelum baginda duduk bangun. Boleh. Tetapi ada seorang manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu hikmah, dia kata sebelum berkelip mata Nabi Sulaiman dah sampai. Nama dia Asif Al-Barkhaya. Asif ya, Barkhaya. Ni raja wali kutub, raja wali. Apa doanya? Doa yang kita nak ni. Doa ulama-ulama, doa para sahabat, doa Nabi, Quran kita ambil lah. Kan? Doanya itu menggunakan Asmaul Husna. Al-Hayyu Al-Qayyum. Doanya ialah Al-Hayyu Al-Qayyum birahmatika astaghithu. Nak tambah ya pun boleh lah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Hayyu ya, ya. Ada yang baca Ya Hayyum, mim pula, salah. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, astaghithu. Alif, sin, ta, ghain, ya, tha. Astaghithu. Maksudnya apa? Aku minta tolong, minta bantu. Ya Hayyu Ya Qayyum, hey Allah yang maha hidup dan maha qayyum, berdiri dengan diri sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghithu, aku minta tolong. Apa dia? Sebutlah hajat kita. Sebut hajat kita. Ya, begitulah. Dan lain-lain tuan-tuan ya. Al-Ghani, kan fadilat-fadilatnya tu, fadilat tu sebagai motivasi kita ya. Yang maha kaya, Allah maha kaya ke maha apa? Allah maha terkaya. Baru betul. Allah maha Al-Ghani, maha terkaya. Tu maknanya bombastik sangat-sangatlah tu. Bila maha kaya, apa dalilnya? Allah memiliki dunia, alam ini itu terlalu luas. Ini maha kaya. Satu hari nanti bumi akan meletup,
matahari meletup, alam tak ada, miskinlah. Miskin pula dah. Mana boleh. Jadi bila terkaya, dia tak ada tu. Dia terkaya. Allah memiliki apa yang ada dan apa yang tak ada. Hebat. Allah mendengar barang yang bersuara dan barang yang tak ada suara. Macam mana? Saya pun tak tahu. Begitulah Allah Ta'ala. Hebat sangat ya. Itu nama. Jadi Allah adalah salah satu nama zat Tuhan. Tuhan tu apa? Ataupun zat tu apa? Zat tu apa? Tuhan. Tuhan tu apa, dik? Tuhan lah. Tak faham. Tak faham kan? Semua benda as-salah, semayang, ada ta'rifnya. Lughatan, dari segi bahasa, ad-doa. Dari segi istilahnya, ta'rifnya. Ta'rif ni kena tahulah. Salah ta'rif, salah lah kita punya pemahaman. Ya, suatu amalan yang mulakan dengan takbir, dengan syarat tentu, diakhiri dengan salam. Itu kan? Jadi Tuhan tu apa? Zat tu apa? Kan, zat itu ialah maqama bi nafsihi, barang yang berdiri dengan dirinya sendiri, wala ya'rifuhu illahu, tiada yang mengetahui akannya kecuali dia. Jadi tuan-tuan jangan nak mengada-ngada, nak tengok-tengok Tuhan. Tuhan tu pejam-pejam mata, wirid pejam mata nampak kuning-kuning, tu Tuhan bukan. La ya'rifu illahu, tiada ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jadi bila ditanya Tuhan tu macam mana bentuknya, gini, wallahu alam, betul lah tu. Betul. Tapi Tuhan ni kamu wirid dia, nanti kamu pejam mata nampak kuning-kuning, sikit cerah-cerah, tu Tuhan. Bukan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan ya. Selain Allah, selain Tuhan, namanya makhluk. Makhluk namanya, alam pun juga makhluk, kainat pun makhluk, al-mumkinat pun makhluk. Nama je beza-beza. Beza-beza. Ni kotak bahasa Melayu, box bahasa Inggeris, nama je. Tapi makhluk itulah dia, Rabbil Alamin. Allah Tuan dan Tuhan kepada sekalian makhluk alamin. Baik, itu namalah. Ringkas saja begini ya, bagi nak membuka minda, pentingnya belajar tauhid, sangat-sangat penting. Tersilap habis. Yang kedua, sifat. Jadi sifat Allah Ta'ala ini secara umumnya ada dua bahagian. Satu namanya yang wajib kita tahu secara ijmali, secara borong. Yang kedua kita wajib tahu dengan tafsili, tahu dalil. Sifat pertama dalil. Ini wajib, hukumnya wajib. Baik, yang pertama ini secara ijmali, secara borong. Apa dia? Terlalu banyak, iaitu segala sifat-sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Namanya al-kamalat. Ya, al-kamalat dan sifat al-jalal itu sifat Allah. Terlalu banyaklah, ribu-ribu lah. Yang kedua, segala, yang bahagian satu lagi ni, segala sifat kekurangan bukan milik Allah, ribu-ribu. Dah pegang ke tu, yang sini pula, iaitu sifat 20 yang disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Dua ni ahli sunnah wal jamaah. Sifat 20. Tuan-tuan nak susun terbalik-terbalik, hafal terbalik-terbalik, ingat lupa, tak apa. Itu cuma tertibul kitabah, susunan dia supaya mudah. Adakah Allah Ta'ala mula-mula wujud, kemudian baru melekat ini? Tidak. Dia itu bahasa kita lah, serentak aja. Serentak ya. Baik, 20 ni lah kena belajar. Tafsil, detail, kena faham detail. Macam kita sembahyang, rukun pertama apa dik? Entahlah, saya pun tak tahu. Tak boleh, tak sah. Ibadah yang tak ada ilmu tak diterima. Tak diterima. 3 orang rukuk, aku rukuk kan. Tu kurangnya wajib. Pertama apa? Pertama niat. Kan berdiri, niat, takbir, okeylah. Gitu. Kemudian apa ya? Salam ini. Tapi tahu, tak apa. Jangan tak tahu, ya. Ibadah yang tak ada ilmu, maknanya dibuat secara kebetulan. Contoh ginilah, qiyamul lail, kebetulan kan, tak ada akal, tak ada ilmu, mengigau, tak dapat pahala. Mengigau, abang tadi sembahyang boleh tahan bang,
12 rakaat. Ya ke aku tak sedar pun. Kan. Ataupun perkara-perkara lainnya dari segi fiqh. Baik, jadi sifat ini yang ini kita nak bincang sikit, ada 4 bahagian. Tuan-tuan nanti balik tengok internet, sifat 20 print, hafal. Hafal dulu. Bagi pada anak isteri. Kalau semua tak tahu, anak kita, isteri kita, keluarga kita tak ajar, dosa. Dosa tuan-tuan, 24 jam. Kan. Pertama wujudlah, bahagian pertama namanya sifat nafsi, diri Allah. Kedua salbiah. Salbiah. Ketiga ma'ani. Keempat ma'nawiyah. Ringkas saja begini. Pertama nafsi, sifat nafsi, sifat diri Allah. Apa dia? Wujud, satu je sifat tu. Wujud. Allah tu wajibul wujud. Zat Tuhan yang bernama Allah tu dan juga nama-nama dia wajibul wujud. Wajib wujud. Kita ni tak wajib, kita wujud atas ihsan Allah Ta'ala. Untuk itu kata dia lah. Kita ni mubah atau harus ada, tak ada, itu terpulang Allah. Cuma setelah diadakan dan diberi Islam, maka wajib kita bersyukur. Syukurlah dengan beribadah pada Allah Ta'ala, ya. Jadi cerita ibadah ni tuan-tuan, cerita ibadah, ya, ni cerita wali-wali lah, karamah awliya, karamatul awliya. Adalah cerita orang-orang lama salafus salih. Dia ni wali, tok guru wali, anak muridnya ramai itu. Anak murid ramai ni pun ada yang jadi wali juga kan. Kurniaan Allah Ta'ala dengan istiqamahnya, dengan itunya. Macam tuan-tuan ni, entah ada yang wali-wali, ada yang kasyaf. Nampak muka ustaz pun muka kasyaf lah kan. Nampak sesuatu yang Allah Ta'ala buka hijab. Jadi anak murid ni pun nampak di dahi tok guru tu ahli neraka. Sedihlah anak murid ni. Allah, macam mana tok guru aku ni kan hebat orangnya, ahli neraka. Kasyaf, jangan ceritalah kasyaf ni dengan pemikiran biasa. Ini pemikiran beyond daripada akal biasa. Ini karomah ni, di luar daripada akal biasa. Baik, kemudian sedih dah, dia tak pergi kuliah dah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tok guru tanya mana si fulan bin fulan ni tak datang-datang ni. Akhirnya ziarah lah. Bila ziarah, tanya kenapa tak datang kan. Dia menangis lah tok guru dia kan. Ahli neraka ni. Cuba cerita, tekan, tanya. Akhirnya dia kata beginilah tok guru, oleh kerana dah ditanya ni kan. Saya jawablah, alhamdulillah Tuhan buka kasyaf tu, ternampak di dahi tok guru tu ahli neraka. Oh, tok guru kata itu pasal rupanya kan, sebab tu. Tok guru kata apa? Kalau itulah yang menghalang kamu daripada belajar itu, aku dah tahu 40 tahun yang lalu. Aku dah tahu dah 40 tahun yang lalu. Akan tetapi aku ni, ni ibadah ni, hamba Allah. Hamba Allah. Tugas aku ialah taat pada Allah, ibadah pada Allah, dakwah, tarbiyah, itu je. Itu tugas aku. Tugas Allah tentukan syurga neraka tu dia punya. Tu dia punya pasal. Aku tak hirau, yang penting aku buat kerja aku sebagai ibadah, sebagai hamba Allah. Kan. Yalah, itu makam wali sebagai motivasi cerita kita hari ini. Orang jauh kan, terus semayang. Apa semayang? Itu manusia ni kan bertingkat-tingkat macam-macam kan. Itu dia. Bila anak murid ni pun ditarbiah oleh guru, yalah istiqamah balik buat macam biasa, buat. Jadi tuan-tuan, kita lillahi ta'ala, kita hamba Allah, it's nothing lah kita ni. Taat aja. Tapi oleh kerana kita ni orang biasa, adalah buat dosa begitu, istighfar banyak-banyak. Istighfar, taubat, istighfar 1 hari 100. Jangan lupa ya, tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah bar 100, selawat 100, istighfar 100, la haula wala quwata illa billahil azim 100. Ini minimal lah ni. KPI tiap hari. Tak dapat ni kira berasa menyesalnya. Dapat lebih alhamdulillah, bonus ya. Masa pun nak habis dah ni. Tu. Jadi lama dengan istiqamah, Allah Ta'ala pun buka lah kasyafnya sekali lagi, barulah tertulis beruntung. Maknanya Allah Ta'ala belas kasih, terbuka di dahinya itu beruntung. Beruntunglah. Wallahu a'lam. Itu sebagai cerita. Itu cerita yang ibadah ya, supaya ikhlas lillahi ta'ala. Pertama, Allah wajibul wujud. Sifat dia mesti wujud.
Ada satu cerita lagi tuan-tuan. Ni cerita mazhab orang yang berfahaman Wahabi. Tak payah tuan-tuan. Kita mazhab 4 ni cukup dah. Sangat-sangat cukup dah. Syafi'i pun tak habis-habis belajar. Nak ambil Wahabi pula. Yang di Saudi tu kan. Itu terpulanglah tuan-tuan. Nasiblah saya pun. Tanyalah Jais. Fatwa-fatwa. Jadi begini. Adalah tok guru kita dulu-dulu dia belajar dekat Saudi. Pensyarah dia ataupun penceramah dia tu bermazhab berfahaman Wahabi. Wahabi ni dia kata Allah Ta'ala thumma stawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala beristiwa, bersemayam di arash. Allah maha suci atau sunyi daripada tempat, arah, masa, sakit, beranak dan sebagainya lah. Tapi arash ni Allah kata duduk di situ. Ayat kata begitu, begitulah ni fahaman mereka. Nak takwil, nak tafsir, kau siapa? Begitulah lebih kurangnya ya. Jadi anak murid ni ada yang ahli sunnah wal jamaah, belajarlah sifat 20 ni. Kan? Mukhalafatuhu, Tuhan tidak bertempatlah. Tempat ni sifat makhluk. Allah mukhalafatuhu. Jadi dia tanya, Tok Guru, kalaulah Tuhan itu bertempat di arash. Jangan tanya, saya pun tak tahu arash macam mana, benda gaib, beriman saja. Jadi Tuhan bertempat, duduk dekat situ. Arash itu dicipta oleh Allah Ta'ala. Sebelum Allah cipta tempat dia, Allah duduk mana? Mana boleh jawab? Macam mana? Tak boleh jawab lah. Kan sebab fahaman dia bertempat. Kita ni Allah tidak bertempat. Ahlussunnah Jamaah lah kan. Gitulah. Senang je. Ni oleh kerana anak murid lebih cerdik belajar sifat 20 ni. Allah alam ya. Baik. Yang kedua salbiyah. Sifat tolak. Jadi untuk memahami dia 5. Tadi wujud tambah lagi 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. 5 lah. Jadi 6. Wujud, nafsi. Yang 5 ni sifat salbi, tolak. Nak faham mudah, bubuh tolak depan tu. Tolak ataupun tidak. Maksudnya apa? Qidam, sedia kala. Bermaksud tidak. Bubuh tidak. Tidak ada mula. Bukan kita tolak sifat qidamnya tu. Kita tolak tu yang ada mulanya. Tidak ada mula. Kan? Baqa, kekal. Lawannya fana. Jadi kita bubuh tidak. Tidak ada hujung. Mudahnya gitulah. Mukhalafatuhu ta'alil hawadis. Lawannya mumasalatuhu ta'alil hawadis. Akan bersalahan ni bersama. Maksudnya Allah Tuhan tidak sama dengan makhluk. Makhluk lah ya. Makhluk ni apa tuan-tuan? Makhluk ni alamin makhluk. Makhluk tu makhluk kan. Mungkinat makhluk, kainat makhluk. Makhluk ni banyak-banyak ni. Apa dia makhluk ni yang dicipta? Ustaz, iyalah, apa dia? Macam tuan-tuan tanya saya kan. Saya ni, saya tahu berapa jenis ikan di dalam lautan yang begitu banyak tu. Tuan-tuan tahu ke? Saya tu semua saya tahu. Sebab kita dah tahu kan. Senang aja. 2 je jenisnya. Jantan betina. Tu je. Tak ada lain dah. Rasa susah pula. Kembung lah, tak kembung lah begitu. Jantan betina. Jadi alam ni sebut itu. Mana boleh. Terlalu banyak. Alam ni 2 je. Sifat dia. Nak kena alam ni. Arad. Apa ni? Jirim. Arad. Bahasa Arab lah. Jirim. Benda. Benda perlukan tempat. Perlukan itu. Perlukan ini. Jirim. Benda. Kalau kotak tukul, kalau kayu badan, inilah jirim ni. Kan? Arad. Arad bermaksud sifat yang melekat pada jirim. Allah Ta'ala bukannya jirim, bukannya arad. Dah. Okeylah tu, asas lah tu. Allah bukan jirim, bukan arad. Macam mana? Tak tahu. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada orang yang tahu. Ya. Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Mata Nabi ni. Mi'raj kan, langit ke-7, kemudian Arash, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Arash, kemudian Hadratul Qudus. 10 lapis tu, 7, 8, 9, 10 nak dapatkan solat. Jumpa Allah Ta'ala, turun. Sahabat tanya, boleh tak cerita dengan kami bagaimana Allah Ta'ala? Tak boleh cerita. Tak tahu nak cerita, tapi yakin jumpa. Begitulah tuan-tuan.
Jadi kalau ada orang tanya-tanya kan macam-macam, Tuhan nak tahu juga Tuhan macam mana. Tanya senang, jawab susah. Nak menjawab ni susah. Kita janji dengan isteri 1 jam. Tiba-tiba sampai di 3 jam. Isteri tanya, ke mana bang? Ke mana ni? Soalan ke mana je? Nak jawab tu pergi sana, pergi sini, pergi sana. Penat. Kau diam je lah. Penat dah aku ni. Kan? Jadi jawab je tuan-tuan. Jangan diam lah. Bila diam tu tak terjawab. Tanya dia balik. Jadi win-win situation. Aku boleh jawab Tuhan macam mana dalam ringkas, tapi kau jawab soalan aku dulu. Kau hidup ke mati? Hidup. Roh macam mana? Keluarkan roh aku nak tengok. Tak ada orang boleh lah buat kan. So kau jangan tanya bukan-bukan. Kan? Ada satu cerita. Satu cerita ni. Cerita ni sebagai kita nak memahami kan. Ambil ceritanya. Seorang tok guru ditanya anak murid, apa itu Tuhan? Tuhan tu macam manalah? Kemudian apa itu qada qadar? Kan lama nak jawab. Belajar tauhid bukan kadang-kadang tak faham-faham. Kemudian apa, syaitan masuk ke dalam neraka, dia sakit tak? Dia panggil anak murid tu, anak murid tak apa. Zaman dulu tak apa, zaman sekarang tak boleh. Panggil tu, pang sekali lempangnya. Itu jawapannya. Tak faham sebelah lagi. Gitu kan. Itu jawapannya. Pertama, sakit tak? Sakit. Ada tak sakit? Ada. Keluarkan, bagi tunjuk. Tak ada, mana boleh. Gitulah Tuhan. Ada, kau jangan tanya zat dia. Beriman aja. Sekarang ni beriman tuan-tuan, tak boleh nampak. Beriman, besok di alam akhirat syurga baru boleh nampak. Itu nikmat paling tinggi di syurga tu. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut salamun qaulam mir rabbir rahim. Tu kita katalah ucap utama kan. Kemudian apa tu, kena lempang tu. Tadi sebelum masuk ni ada tak orang cerita beritahu jangan masuk, nanti tok guru lempang kau, tempiling kau? Ada tak? Tak ada. Itulah qada qadar. Qada dan qadar. Kan. Kemudian sakit tak? Sakit apanya? Tangan aku ni kulit, pipi kau tu kulit jumpa kulit. Sepatutnya tak sakit. Begitulah iblis masuk neraka, walaupun di api dia masuk neraka tetap panas, tetap sakit. Yang penting jangan ikut iblis. Tanya-tanya pula iblis, jangan ikut iblis. Okey tuan-tuan, yang kedua ma'nawi, ma'ani. Yang ketiga ma'ani. Ma'ani ni makna. Jadi 7. Bermula qudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basar, kalam. 7. Ya. Ini maknalah. Kita mengkaji sikit lagi tuan-tuan ya. Kita bagi sikit lagi. Mengkaji sifat tersebut. Makna-makna sifat. Contohnya ni warna apa ni? Kita katalah warna purple. Purple kan? Kita kajilah purple begitu, purple begini. Campuran warna, misalkan kuning dengan merah, jadilah purple. Kita kaji sifat tu. Makna sifat kudrat, makna sifat iradat dikaji oleh para ulama. Ya, makna. Ma'ani tu kata jamak. Makna mufrad, ma'nayani musanna, ma'ani jamak. Bahasa Arab lah, jamak taksir. Yang keempat ma'nawiyah. Tambah ya dengan ta, makna ma'nawiyah. Ya tu ya nisbah. Nisbah maksudnya kait, kita kait dengan Allah Ta'ala. Kalau bahasa kitab lah, sifat ma'ani melazimkan sifat ma'nawiyah. Lazim ni apa ni Ustaz? Ni Ustaz Kazim ke Ustaz apa ke lazim ni? Payah. Jadi mudahkan, iaitu kita kaji sifat ini dinisbahkan kepada Allah, bermaksud Allah yang bersifat kudrat. Kaunuhu tu. Ulang lagi 7. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Kita kaji sifat yang melekat pada zat ni. Jadi kotak ni kita kaji zat dia. Kotak ni bersifat ungu. Zat Allah yang bersifat kudrat tu macam mana? Zat Allah yang bersifat iradat tu macam mana? Allah yang berkuasa tu macam mana? Allah begitu gini. Tu nisbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, af'al tu perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, itulah yang kita nampak ya, yang berlaku sekarang ni. Allah terang mengurus, Allah itu, Allah ini dan sebagainya ya. Baik, ini ringkas je. Jadi balik pada jawapan tadi. Pertama, kenal tak Allah? Alhamdulillah kenal lah tu, insya-Allah kenal lah tu. Allah bukan jirib, Allah bukan arad. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Kemudian Allah tengah buat apa sekarang? Jadi tuan-tuan,
kalau nak jawabnya yang mudah, Allah sedang wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala pun boleh. Boleh. Nak sedap sikit, kan ini tak ada air. Kalau ada air saya minum. Saya pun minum air. Sekarang Allah sedang memerintah dan mengizinkan aku minum. Rabbil alamin mengurus segala-galanya. Kalau Tuhan kata tak boleh minum, lumpuh tangan tu, nauzubillah kan, lumpuh tangan tu, tak boleh. Kita sembahyang, Allah sedang mengarah dan mengizinkan aku solat, aku duduk, aku itu, aku ini, segala-galanya. Kita kipas alam awan, segala-galanya Rabbil alamin. Lepas tu berapa kali jumpa Allah? Bila kita angkat tangan, Allah sedang mengizinkan aku tangan. Aku berjalan, Allah sedang mengizinkan aku berjalan. Maknanya 24 jam lah. 24 jam. Kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada dalam diri kamu, kamu tak nampak ke? Bukan nampak ni, nampak dengan basirah, mata hati. Jadi bila kita berzikir, jangan duk bayangkan kalimah alif lam lam ha, Allah ni Allah, bukan. Itu tulisan. Zat macam mana? Wallahu a'lam. Yang penting aku zikir dengan khusyuk. Allah ke subhanallah. Ting tu je. Ya, ialah kalau orang-orang alim, orang tinggi sampai ke level fana lah apa, kita ni level khayal pun tak apa dah. Khayalkan Allah, la ilah, khayalkan. Yang boleh membawa pada khusyuk pun tak apa. Ya. Jangan khayalkan lain lah kan. Allah zikir khayalkan nasi lemak pula, tak kena tu. Kan, cakap sayangan bini, tiba-tiba duk bayangannya lain, tak seronok lah tu. Jadi sini pun sama, sini pun sama, sini pun sama. Tasdiqun bil qalbi wal amal bi jawarih, amal tu lidah, wa taqriru bil lisan wal amalu bil jawarih. Ya wallahu alam. Jadi sebagai buka minda saja betapa pentingnya belajar tauhid. Ulangi balik, fardu ain. Jadi pastikan anak bini kita, isteri kita ni, anak-anak kita ni tahu, sekurang-kurangnya hafal lah ya. Sifat 20 wajib, mustahil, 1 harus. Sifat Nabi 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Apa sifat harus bagi Allah Ta'ala? Menjadi, mengada dan meniadakannya lah. Wallahu alam. Mohon ampun dan maaf jika ada tersilap kata-kata. Yang benar hanya sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa'fa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.